Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hai guys. Selamat datang ke GDSC UniKL iaitu Google Developer Student Club UniKL. So, terima kasih kepada yang hadir untuk annual meeting bagi tahun ni iaitu tahun 2021 dan juga info session turut diadakan juga pada hari ini. So, sebelum kita mulakan meeting hari ini, kita akan mulakan dengan bacaan doa. Silakan saudara Fakrudin untuk bacaan doa hari ini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma innaka khallaqul azim, innaka samiun alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim, innaka barrul jawadul karim. Allahumma ya karimu ya rahim, ya fa'alu lima yurid. Rabbana 'alaika tawakkalna wa 'alaikana wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa qina azabal kubur wa qina azabal mahsyar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Fakrudin atas bacaan doa tadi. Okay, next. Kita teruskan dengan ucapan pembuka daripada advisor club kita iaitu Associate Professor Technologies Professional Dr. Muhammad Nizam bin Hussein untuk memberikan ucapan. Silakan tuan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ain, isi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua ahli Google Developer Students Club yang saya kasihi semua. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan AGM pada kali ini. So in fact, this is the first time lah saya dijemput ke AGM untuk kelab ni. So saya tak pasti sama ada last time ada AGM ke tidak. Saya tak pernah dijemput lah. Okay, dan hopefully this is a new beginning kepada kelab ni. Kelab yang banyak potensial, yang mendapat sokongan Google dan juga banyak kita boleh bantu pelajar-pelajar lain in terms of development gunakan semua Google punya platform. Okay, jadi so hopefully dengan permulaan dengan AGM ini dan seterusnya aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan oleh GDSC ini akan membuatkan ahli-ahli kelab kita ni lebih dapat meningkatkan ilmu, skills dan sebagainya lah untuk sebagai add-on daripada kelas yang kita masuk. Okay. Dan juga supaya kita lebih ready lah untuk menghadapi alam pekerjaan next selepas ni. Untuk saya rasa AGM ni seperti kita tahu adalah untuk mesyuarat tahunan dan juga mungkin pemilihan AJK yang baru. Uniknya GDSC ni sebabnya kita ada GDSC lead yang dilantik oleh Google dan pada masa yang sama kita ada it is a club di peringkat Google, tapi kita juga berdaftar sebagai club di UniKL ni, di dalam UniKL MIT ni. Jadi dia ada perbezaan di mana kelab-kelab biasanya semua AJK, High Committee termasuk Presiden ni dilantik, dipilih melalui pemilihan undian. Manakala GDSC ni lead tu dah dilantik oleh Google. Kan? Jadi
saya tak pasti dari segi tu. Bila saya tak pasti adakah GDSC tu secara automatik boleh menjadi presiden kelab yang UniKL punya ni. So mungkin kelab ni kena buat lah dia punya mungkin rules dia ke ataupun perlembagaan dia ke, yang mana GDSC lead tu akan menjadi presiden secara automatik, ataupun boleh dipertandingkan jawatan presiden tu, sebab presiden kelab di UniKL dan GDSC lead ni ada dua yang berbeza kan, GDSC itu sendiri. So itu perlu di-clearkan lah. Okay, saya rasa itu saja daripada saya. So hopefully weekend pun kita ada aktiviti kan. So hopefully kita akan banyak lagi aktiviti lah untuk kelab. Sekian tu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Nizam atas ucapan tadi. Okay, next then. Dr. Nur Azlina ada ke? So, Okay, tak ada kan? Azlina tak ada, so tak apa, kita boleh skip. Okay. Okay, seterusnya disebabkan ucapan daripada daripada teknologi profesional Puan Nur Azlina tak dapat hadir pada hari ini, kita akan teruskan meeting agenda kita pada hari ini. Akan di-explain sendiri oleh GDSC lead kita, iaitu Fakhruddin sendiri, ya. Dia akan explain daripada A sampai Z hari ini. Okay, teruskan Fakhruddin untuk hari ini. Okay, terima kasih kepada Aina Tasha. Okay, so untuk hari ini meeting agenda kita ada beberapa perkara lah yang kita akan bincangkan. Antaranya adalah info session of GDSC UniKL. Info session ni adalah kita nak perkenalkan kita punya club dekat UniKL, sebab club ni sangat baru, established pada tahun 2019. Okay, and then introduction of GDSC UniKL organisation. So kita akan perkenalkan semua ahli-ahli dalam HiCom dalam Google Developer Student Club di UniKL untuk tahun ni. Lepas tu kita ada highlight of previous activity. Kita akan bagi tahulah activity yang sebelum ni yang kita pernah buat. Okay. And also kita ada upcoming activity of GDSC UniKL. Ini adalah aktiviti yang kami rancang untuk adakan akan datang. Okay. And also last, yang terakhir adalah election of GDSC UniKL. So ada beberapa position yang available lah dalam kelab kami. So kami sedang mencari lah beberapa position tu and siapa yang layak lah. Okay. So kita pergi ke next slide. Okay, so saya perkenalkan dulu apa itu GDSC. Okay. So GDSC is a Google Developer Student Club, a community for university student interest in technologies and Google technologies. So kami adalah satu badan atau satu kelab yang berminat dalam teknologi, terutama Google punya teknologi lah. Okay. So what kind of technology yang kita cakap ni? Teknologinya especially dalam develop project, sama ada project web based system or mobile apps or cloud platform. Okay. Sekarang ni kan semua tengah pakai cloud kan, macam Amazon Web Service and Google Cloud Platform. So this kind of technologies yang kita tengah cakap sekarang ni. And banyak lagi lah yang kita akan expose kepada anda. Contohnya program language, web framework, mobile apps, and database management, artificial intelligence. And sekarang ni kita sedang hangat bercakap pasal financial punya currency, internet financial punya currency, antaranya blockchain teknologi lah. Okay. So kita pergi ke next slide. So kenapa anda semua kena join? Why should you join? Okay. So meet student interest in developer technologies at your university. Okay. So our expectation is bila student-student ni masuk kelab kami, you have the opportunity untuk bersama orang-orang yang very passion in technology, yang boleh guide you untuk belajar develop any project lah, either mobile apps or maybe web-based project. Okay. So
Second is learn about a range of technical topics and gain new skills through hands-on workshop, events, talks, and project buildings activity, both online and in person. So since sekarang ni tengah pandemik, so UniKL pun dia tak allow kita masuk ke dia punya building, so building diorang, so kita setakat ni kita akan hanya lakukan secara online session lah, virtual event. Okay, and also of course kalau you join you akan dapat GHOGS, and e-certificate and goodies from Google Developer Community and many more. Okay, so goodies from Google Developer, before this kami ada anjurkan GCP boleh. GCP boleh tu kalau you dapat more than 6 quest, kamu akan dapat ni lah hadiah daripada Google. Make sure letak alamat tu betul-betul. Okay. Okay, so kita pergi ke next slide. So kita tengok dulu introduction video daripada Google sendiri. Dengar tak? Oh, kejap. Sound. Boleh dengar suara? Oh, sekejap Okay. Developer student clubs are university-based communities where students learn about Google technology and use their skills to solve local problems. There are over 700 clubs all over the world. From North America to Europe, Africa, and across Asia, we encourage more students to join or start a developer student club at their university. Some students have overcome personal barriers with the help of their DSC community on their journey to become developers. These clubs help student developers learn through hands-on workshops. They then identify challenges faced by local businesses, NGOs, and sometimes even their own universities and build real solutions for real problems. The workshops that we had was Firebase, Actions on Google, and we're about to do ML. It's an amazing experience to learn about the impact that the technologies provide in our local communities. DSC is a family. It's not just about the programming, it's about the learning of teamwork and leadership. A lot of villages face the problem of water, farming, floods. Maybe we can develop applications to solve this problem. Might be very ambitious for us as students to say that, but nothing is impossible. We can do it. Developer student clubs around the world have already impacted so many students in their universities and people in their community. The future is bright for the next generation of students. Okay. Okay. So, dengar tak? Okay tak? Okay. So, tadi sedikit briefing lah tentang kami punya club. Okay. So, club kami ni memang serata dunia lah. Okay. Dekat Afrika ada, dekat United Kingdom, dekat US, Canada. Okay. So, kita pun, so kami adalah satu global punya group lah. Okay. Okay. So, kita pergi ke next topic iaitu kita punya organisation chart. Okay. So, this is our organisation chart. So, club advisor kita macam yang kita dah briefing tadi, Profesor Dr. Muhammad Nizam Hussein and Madam Nur Azlina binti Ali. Okay, so saya presiden. At the same time, Google Developer Student Club Lead dekat UniKL campus. Okay. Ini dia punya ni lah, dia punya structure. Okay. So tak apa, saya briefing terus. Ke next slide. Okay, so saya nak invite Nur Sakinah untuk kenalkan diri. Nur Sakinah. Hello, boleh dengar tak? Boleh. Sekejap Okay, Assalamualaikum. Saya Nurul Sakinah binti Kamal. Semester 2 di BNS. Saya adalah public relation dalam kelab ni, GDSC UniKL. Jadi saya harap semua dapat bekerjasama, berminat dalam join club ni.
Thank you for attending. Okay, thank you Nurul Sakinah. Okay, so kita pergi ke next person. Okay, so kita punya head of tech. Silakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Nama saya Muhammad Nabil Suhaimi. Saya 23 tahun. 23. Dan saya bachelor in software engineering BSE. Dan saya adalah head of tech lah. Saya dipilih oleh Fakhruddin melalui interview yang dia buat sebelum ni lah. Okay, saya nak beritahu yang GDSC ni banyak advantage lah. So advantage tu kita explore sendiri lah. Macam saya perasan bila saya explore, kita sebenarnya semua yang tech lead ni kita dapat lah dalam $50, tapi bukan dalam bentuk duit lah, dalam bentuk teknologi yang dia orang sediakan lah. And adalah banyak yang kita boleh enroll course apa yang kita nak belajar. Dia bagi certificate. And semua benda tu free untuk GDSC je, Google Developer Student Club je. Untuk orang luar tak boleh. So kita ambil lah advantage tu. Kita ada kredit, dia ada limit lah, kita boleh ambil berapa. So just nak beritahu kita sebagai GDSC ni, kita pakailah advantage tu, kita guna advantage tu. Okay, so saya rasa tu juga. Okay, terima kasih. Okay. Thank you Muhammad Anas Suhaimi. Okay, betul apa yang Anas cakap tu. Banyak bila you join, banyak opportunity lah you dapat. Okay, Google memang bagi free credit untuk kami, so kami boleh bagi you pakai sebanyak yang mungkin. Bergantung dia punya limitation lah. Kalau dia ada limit ni lah. Okay, so next. So Nur Afifi boleh perkenalkan diri. Okay, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Nur Afifi bin Ismail and saya tech lead which is bawah Anas. And basically saya BSE student SEM 5 currently. And then kalau join GDSC ni, basically dia ada banyak course, so kita boleh pilih course-course yang kita nak, and online course tu akan beri set kepada kita macam Anas bagi tahu tadi lah. Ada macam-macam, contohnya IoT course from Google and also Firebase, and banyak lagi lah, cloud course, web. So itu daripada Google sendiri, and then ada juga program-program yang kami akan laksanakan. Contohnya program Basic Introduction to Laravel kan dia kan? And also Firebase yang akan dilaksanakan nanti, insyaAllah. So join club ni untuk dapatkan lebih information about technology. Okay, thank you. Okay, thank you Nur Afifi bin Ismail. Okay, so kita pergi ke next committee. Muhammad Faiz Aiman. Muhammad Faiz, ada? Okay, Muhammad Faiz tak ada tak apa. Kalau tak ada tak apa. So Muhammad Faiz pun tech lead, dia under Muhammad Anas juga. So diorang ni ditugaskan untuk ni lah, bincangkan apa yang nak bagi exposure dekat UniKL punya student. Okay, so tapi kalau ikutkan saya nak cuba fokus dekat teknologi yang tak diajar dalam subjek course degree atau diploma yang ada di UniKL lah. Okay, sebab itu lecturer dah ajar kan. So kita nak cuba bagi yang another topik yang mungkin tiada di dalam ni lah UniKL punya subjek. Okay, so next slide. So saya jemput Hemalata untuk kenalkan diri. Hema ada ke? Ada tak? Dia tak ada juga. Oh, dia tak juga. Okay, tak apa. So Hemalata adalah head of event kita. So any event yang nak dianjurkan, saya akan communicate dengan dia lah. Macam mana kan, kalau fizikal macam mana, kalau virtual event macam mana kan. Okay, so tak apa.
kita ke next committee. So Muhammad Aiman Fitri, boleh kenalkan diri? Assalamualaikum. Boleh dengar? Boleh. Okay, nama Muhammad Aiman Fitri, BCM December. Saya baru dekat dalam agensi. Macam I see this sebagai peluang lah untuk student-student lain pun banyak peluang kat sini. And as we know, Google memang offer banyak benda lah. So tu je daripada saya. Terima kasih. Okay, thank you Aiman Fitri. So kita pergi ke next committee, Nurin Kristina. Nurin Kristina ada? Nurin Kristina. Tak ada. Ada? Okay, tak apa. Kita pergi ke next committee. So kita pergi ke next committee iaitu our creative lead, Wan Syafiq. Kenalkan diri. Hello, hi. Assalamualaikum. Nama saya Wan Syafiq. Saya kreatif. Wan Syafiq, ni mic. Tak dengar. Cuba try lagi. Sekali lagi. Tadi ada dengar sikit-sikit tadi. Okey, sekejap ya. Okey, Wan Syafiq, boleh? Kalau tak boleh tulis kat show dekat conversation boleh. Okey. Okay, tak apa. So Wan Syafiq dia creative lead. So dia yang akan dia akan design kita punya poster, dia akan design kita punya gambar-gambar yang you tengok dekat Instagram tu pun thanks to dia lah. Sebab dia lah yang design, and kalau korang rasa korang ada terasa attraction daripada Instagram and Facebook atau Twitter tu, itu kerja dia lah. Okay. So even dia software engineering tapi dia punya hobi dia adalah dalam editing and photography and so on lah. Related to art and design. Okay. Okay, so kita pergi ke next committee. Okay, Nazran Takif, our treasurer. Ada tak kat sini? Nazran ada? I think Nazran pun tak ada. Nazran tak ada? Okay, tak apa. Okay, so kita pergi ke next committee, Nurul Amalia. Nurul Amalia? Dengar ke? Dengar. Okay, Assalamualaikum. Hai. Saya Amalia and saya 21. Saya semester 5 software engineering student. Saya assistant secretary, means saya tolong Ain lah banyak. Ini saya pun baru and still banyak lagi kena belajar. So saya harap we all can get along and learn from each other throughout this journey. Thank you. Okay, thank you Nurul Amalia. Dia adalah assistant secretary Ain lah. Okay. So kita pergi next. Ain. Okay. Kita Ain pula. Okay, hai, saya Ain Natasha. Panggil Ain je, jangan panggil Natasha. Saya secretary. Nak cakap baru pun tak baru juga. Saya hanya tolong buat dokumen untuk menolong Tin lebih senang untuk buat event, and untuk head tag untuk buat event untuk ajar student for like Laravel or maybe Flutter. So saya dengan Emilia just for doing the document part, and that's all. So join the Google Club to learn more about computer. Thank you. Yeah. Okay, terima kasih Ain. So
Ain and Nura. Amalia dia adalah ni lah secretary, Ain secretary and Amalia secretary. So diorang lah yang set up proposal, and without that kita tak dapat Jhawks lah. So bila diorang buat ni, korang akan dapat Jhawks. Okay. So next. So saya lah last but not least, Muhammad Fakruddin. Saya adalah Google Developer Student Club Lead dekat University Kuala Lumpur campus. So apa lagi? Saya ambil jurusan Information Technology in Software Engineering. Sekarang ni SEM 5. Okay. So saya lah yang nak kata buat kerja. Saya rasa yang saya punya komiti ni lah yang buat kerja. Saya ni tolong mengarah and diorang akan execute the work lah. Saya akan control all the management lah. Ain saya akan tengok Ain, saya akan tengok Anas, saya akan tengok creative lead buat kerja. Okay. And then bagi opinion lah. Okay. So itu saja dari saya. Okay. So kita pergi ke next topic. Okay. So ini adalah highlight of previous activity lah. So this is the previous activity. Kita pernah buat Cloud Study Jam dulu. Pada tahun, ini sebenarnya adalah tahun hujung-hujung 2019, Disember ke November itu. Okay. So this is Cloud Study Jam. Kita buat beramai-ramai lah. Okay. So dia ada limitation lah sebab dia dalam ni dia dalam lab. So kita sama-sama buat and sama-sama belajar lah pasal cloud, Google Cloud. Okay. So and then kita pergi ke next previous activity, DevFest plus BizFest Georgetown Pulau Pinang. Okay, so ini pun tahun lepas waktu Disember punya event ni. Okay, so dia dianjurkan di Penang and dia akan buat juga pada tahun ni pada Disember kali ni. Okay, so DevFest is Developer Fest and BizFest is Business Fest lah. So diorang gathering and diorang anjur di event lah under Google Developer Group. Okay, so sangat best lah, you dapat travel sama-sama dengan kita and at the same time we learn new things lah. Okay, so pergi ke the reason kita highlight previous activity pada 2019 sebab pada tahun 2020 kita memang freeze lah sebab COVID-19 kan. So kita tak ada event sangat waktu tu and benda ni first time dalam kita punya abad lah. Kita ada satu abad. Kira macam COVID-19 is new thing lah kan, sepanjang kita hidup ni kan. So itulah kejutan bagi kita. Okay, tak apa. So pergi ke highlight of previous activity, GCP boleh 2021. Ni kita dah anjurkan 2 minggu 3 minggu lepas. 2 minggu 3 minggu lepas. So kita dah share dekat Instagram, kita dah suruh ramai orang masuk and ramai juga yang join. Okay. Ni apa yang saya dapat daripada Google Developer Group lah. Kita mendahului Tele University and Tele University kot. Kita punya participation. Okay, so thank you siapa yang join and siapa yang lebih daripada 6 quest tu korang akan dapat hadiah lah daripada Google sendiri kan. Okay, so ada baju and bag. Okay, so this is the previous activity yang kita pernah buat lah untuk tahun ni. Okay, so next. So this is upcoming activity. Okay, so untuk upcoming activities, kita ada DevFest 2021 Georgetown Pulau Pinang. Kita dah set up proposal and kita dah get the budget insyaAllah. And also kita dah dapatkan participant and kita akan bergerak pada Disember 10 and 11 ke Penang. Okay, so siapa yang daftar awal tu dia dapat lah. Siapa yang tak daftar tu minta maaf sebab dia memang limitation sebab kita nak ikut strict guideline kerajaan lah COVID-19 kan. Okay, so the second is the existence of NFT and blockchain empowering artists. Okay, so ini bukan new technology lah tapi this is new things dalam kita punya financial punya ni lah topics. Okay, blockchain So yeah. So NFT is non-fungible token yang mana dia membenarkan kita untuk buat kita punya karya, kita terbitkan kita punya karya and dia membuatkan ia unik and kita boleh jual dalam harga yang mahal lah. Itu yang saya faham lah dalam NFT ni. Okay, so kita akan jemput CEO yang mana dia boleh bercakap pasal NFT ni lah sebab dia punya company pun
about blockchain and NFT lah. Okay. So the next is blockchain perspective of technical aspect, tech talk. Okay, so kita akan buat talk pasal blockchain perspective of technical aspect. Okay. Sebabnya dekat luar ramai yang bila kita cakap pasal blockchain, ramai yang ambil topik ini dari segi perspektif of investment tau. Pasal apa ni? Pasal financial punya part. Tapi sebenarnya the technical part, the technical aspect ni ramai yang tak bincangkan. How the things work. Kan? Dia punya peer to peer, macam mana dia buat encryption dia, macam mana dia boleh buat apa ni? Dia punya transaction kan. Okay, so tak ramai bincang pasal tu. Kalau you tengok kat luar ramai bincang pasal investment, dia punya apa? Cara nak invest tu. So kami nak bawa dari segi technical aspect lah. Okay. And yang keempat adalah introduction to Flutter. Okay, so Flutter is one of Google punya produk lah untuk develop mobile application. Okay, so kalau you belajar dekat UniKL, ada satu subjek nama dia Ubiquitous Computing. So Ubiquitous Computing ni dia akan ajar you pasal Android Studio. Okay, so Android Studio and Flutter. Flutter dia boleh develop mobile apps. Dia boleh, kalau kita guna ni, kita boleh develop mobile apps and kita boleh deploy on iOS and Android. So Flutter ni orang kata rapid development lah. Bila you pakai rapid development. So kalau you belajar ni is very demand lah. Okay. So sebab tu saya nak encourage our student to learn this kind of technology lah. Okay. And second is introduction to GitHub. Okay, so GitHub is another technology and it is a repository control, tempat kita simpan kita punya project-project. Okay, tempat kita versionkan kita punya project. And kenapa kita belajar benda ni? Sebab company-company pun pakai benda ni. So saya rasa kita pun kena seimbangkan lah. Kita kena align with the industrial punya ni lah, requirement. At the same time kita ni lah belajar apa yang teori yang diajar di kita punya campus. Okay. So yeah. And also GitHub ni tempat kita publish kita punya project so that kita boleh impress the company luar lah. Tengok apa yang kita pernah buat sebelum ni kan. So from that dia mungkin akan ada interest untuk hire you akan datang. Okay. So the next is, okay, ni typo ni, Google Cloud Platform. Sebenarnya kami nak introduce Google Cloud Platform dekat kita punya student so that you can be familiar with it lah. Okay. Dalam Google Cloud Platform ada banyak servis. Antaranya adalah Google Maps, ada Firebase, ada apa lagi? Okay, ada Map, ada Firebase and data, dia punya database pun ada banyak and ada machine learning, and then dia ada cloud computing, dia ada server dia sendiri, dia ada hosting dia sendiri. So kita memang ni lah menggalakkan you pakai Google Cloud Platform lah. Okay. So macam saya cakap tadi, Google Map. So kalau you buat mobile apps, you ada nak pakai, you nak integrate maps dalam you punya apps. So macam mana? So Google Cloud Platform memang sediakan that service lah. Okay. So ya, itulah sedikit sebanyak tentang Google Cloud Platform. Okay. And also last, Solution Challenge 2021. Okay, so Solution Challenge ni apa? Okay, saya akan pergi ke next slide. Okay, Solution Challenge ni adalah annual event daripada Google sendiri. Mission dia adalah untuk solve one or more of the United Nations 17 Sustainable Development Goals using Google technology. So, diorang nak mereka nak invite kita untuk develop mobile apps or any project yang boleh menyelesaikan 17 Sustainable Development Goals lah. Nanti saya tunjuk topik apa yang, tema apa yang diorang akan bagi kat orang so that you can choose tema apa yang fit dengan you punya project. Okay. And Solution Challenge ni lah annual event daripada Google. Okay, so next, apa benda ni? Okay, so what are the United Nations 17 Sustainable Development Goals created by the United Nations in 2015 to be achieved by 2030. Okay. So kalau you tengok dekat gambar sebelah tu, itu adalah dia punya goal lah untuk tahun 2030. So nanti bila Solution Challenge ni kami akan bagi tahulah. So kami adalah medium, as a medium
daripada Google. So kami akan sebarkan this news so that you can organize your team and then you can propose your idea lah. Okay. So ada banyak lah. So dia punya aim adalah, ni United Nations United Nations member, dia punya aim adalah untuk end poverty, kemiskinan, prosperity, ensure prosperity and protect the planet. Okay. So kalau you nak tahu, memang planet kita ni diancam lah dengan carbon dioxide-nya, dengan macam-macam apa ni, dengan macam-macam ancaman lah daripada industri sendiri. And benda tu dia macam inevitable tau, inevitable. Maksudnya susah nak dielak sebab kita tak boleh nak pisahkan. Sebab dia susah bila kita nak gabungkan seluruh negara kerjasama and cakap, okay, kita tak nak ada carbon dioxide. Susah. So, ni lah. Kita cuba sebaik mungkin to protect the planet. Okay. So, siapa yang kaya, bolehlah naik roket Elon Musk nanti. Tapi siapa yang tak kaya, kita kena stay kat planet ni and cuba selamatkan planet kita. Okay. Alright. So, next. Okay, so this is our roadmap. Okay, so Ogos September hari tu saya dilantik sebagai Google Developer Student Club Lead, and Oktober Disember ni sepatutnya kita akan host tech talks, workshop and study jam lah. Okay, so adalah kita dah buat DCP Boleh hari tu, and akan datang kita akan buat lagi especially in tech talks. Okay, and mungkin kita anjakkan sikit ke Januari. Okay, sebab sebab November Disember ni kita ada exam kan, so kita mungkin slowkan sikit lah. Mungkin buat 1 event, 2 event macam tu je. Okay. So Januari hingga March kita akan buat solution, kita akan ni lah anjurkan solution challenge project yang tadi yang saya dah bagi tahu pasal United Nations tadi, and also workshop and tech talks. Okay. So next is April hingga June, applied skill workshop and showcase season project presentation. So once you dah develop daripada Januari sampai March tu, korang akan kena present lah in front of Google Cakap bahasa Inggeris lah. Macam sekarang ni saya spontan je lah. Tapi kalau you depan Google, you kena present in English lah. Okay. And July end. So, and maksudnya habislah saya punya tempoh, and mungkin kita akan rombak balik kita punya HiCom. Okay. So setakat ni saya nak tanya, ada tak yang mungkin ada objection ke daripada kita punya komiti, mungkin tak setuju ke? Tak ada semua okey dengan organisation sekarang. Sebab kami kami start organize this organisation pada pertengahan tahun. So sepatutnya kita kena start pada ni lah waktu AGM, tapi disebabkan Google lantik pada pertengahan tahun, so kita terpaksa start lantik pada pertengahan tahun tu, and then kita akan habis pada pertengahan tahun akan datang. Macam tu lah dia. So tak ada objection tak ada bantahan, semua okey, so tak ada apa-apa, so semua setujulah. Okay. Okay. So GDSC UniKL Election Committee. Okay, so setakat ni ada beberapa lah yang dah masuk dalam dah daftar dalam Google Form. And saya nak tanya sekali lagi, ada tak yang nak tunjulkan ada tak yang nak tawarkan diri ke, ataupun ada tak yang nak recommend kawan dia ke? Sesiapa yang join? Ada 39 orang dalam ni. Ada tak yang nak recommend ke ataupun nak volunteer diri ke? Okay, kita bagi 10 saat. Tak ada Okay. So sekarang ni saya ni lah tak ada yang nak cakap, tapi tak apa. Sebab kami dah bagi Google Form 2 hari lepas. So hari ni pun ada yang daftar. So sekejap saya nak tahulah. Ada 5 yang daftar tau. Ada 5 yang daftar. So saya nak tengok dia daftar sebagai apa. Okay, so ada seorang yang nak jadi Creative Exco, and ada seorang nak jadi Vice President. Boleh tak perkenalkan diri sekejap Sir Rizman Mohamed, ada tak? Sir Rizman Mohamed ada daftar di Google Form Okay, tak apa.
Hello? Ada tak? Dia ada kat sini tapi dia tak reply. Tak apa, kita skip dulu. Azhar Aiman ada? Azhar Aiman. Hello. Hello. Boleh perkenalkan diri mungkin boleh bagi tahu sikit portfolio before this ke? Pernah buat apa dalam kreatif? Pernah design apa-apa ke? Okay. Assalamualaikum semua. Nama saya Azhar Aiman. Pengalaman dalam Google Developer ni tak ada lagi lah rasanya, tapi setakat yang Android Studio tu pernahlah belajar dulu sebab dulu diploma teknologi digital. Oh, I see. So ada pengalaman lah ni. Ada lah sikit. Boleh buka cam tak? Nak kenal sebab kita nak buat undian terus. Okay. Nak buat undian terus. Nampak? Okay, nampak. Okay. So sebelum ni ada join digital apa tadi? Sebelum ni diploma teknologi digital. Oh, I see. Okay. So kiranya ada portfolio before ni, mungkin ada design any poster dekat universiti lama ke, ada lah kan? Dekat design poster tu sikit lah. Sikit lah. Yalah. Okay. Tak apa. Okay, tak apa. Tapi nanti dulu jangan tutup kamera dulu sebab kita nak panggil orang lain pula. Okay. So Syahmi Nur Adlan bin Selamat. Ada tak? Ya. Okay, perkenalkan diri. Buka cam Buka cam. Ya. Hello. Nama Syahmi. Untuk graphic design sebelum saya sudah BSE, tapi sebelum ni saya pernah je buat freelancing graphic design. Okay. So sebelum ni design poster, Instagram post. Okay. Usually itulah. So paling latest saya design Instagram post untuk College Mara, tapi saya tak ingat College Mara yang mana. College lama lah ni, waktu zaman belajar dulu. Saya punya college lain. Dia lebih kepada business, accounting and finances. Betul. Itulah dia. Okay, thank you. Syahmi, thank you. Okay, sekejap saya nak panggil seorang lagi. Muhammad Aris bin Hassan. Ada tak? Ada. Okay, perkenalkan diri So nama saya Muhammad Aris bin Hassan. Okay. Currently, I'm still a diploma student, first semester. So in that sense, you might look at it as I don't have that much experience in having any leadership roles, right? Tapi previously, I think I wrote in the Google form. Saya dulu the main photographer for my redaksi club dalam sekolah menengah, which is the club yang buat majalah, right? Majalah sekolah lah each year. So I see. Yeah, so since Form 1 I've had that role as the main photographer, and then Form 4 I was more of the editor. For the majalah itself, and then Form 5 I got the role as vice president for the editor. Oh, I see. So in that sense, I have a bit of experience in photography and all those. I see. Okay, background yang menarik Okay, so kita pergi ke next person, Lufti Muhammad Yatim. Lufti. Oh, okay, sorry. Lufti mohon lain. Okay, Zarizman. Zarizman ada tak? Kalau tak ada, line dia slow. Okay. Tapi dia kawan saya, dia fotografer. Oh, boleh edit video. Boleh edit video. Okay.
Okay. So sekarang ni dah ada 4 nama lah kat sini. Okay, so kita start dengan ni lah, Azhar Aiman. Okay, so siapa yang nak undi Azhar Aiman boleh angkat tangan macam saya ni, angkat tangan je ni. Angkat tangan boleh reti angkat tangan pakai Teams. Dekat atas tu ada gambar emoji tu, raise hand. So saya nak kira berapa yang setuju. Azhar Aiman. Okay, before this dia memang pursue in ni lah. Pursue in digital art Digital technology. Digital technology, okay. So, siapa? So ada 1, 2, 3, 4, 5. Alright, 5. Okay, turun tangan semua. Okay, thank you 5. Sorry deh. Ada komen, ada kat komen tanya ada orang nak tengok hasil kerja for each person. Hasil kerja Oh, menarik. Menarik tak tengok? Oh, okey. Kalau ada ke boleh je poster ke Okey, nak video tanya ke. Azhar Aiman ada portfolio tak? Anything lah. Bolehlah tunjuk 1 2. Tapi kalau since ni club member so club member ada hak untuk bersuara. So kita pun boleh ni lah, kita pun boleh. And kita pun dalam demokrasi punya negara, so kita pun kena dengarlah pendapat masing-masing. Okay, ada tak Azhar? Setakat ni tak ada lah, portfolio tak buat. Tak ada. Okay, kita start balik. Sebab ada yang persoalkan, so kita kena start balik lah. Okay, saya nak tanya dulu, Syami ada tak Syami? Boleh tak tunjuk sikit? Afif boleh turun tangan? Nak tunjuk. Boleh kot saya hantar PDF infografik. Nice. Boleh sangat. Macam resume lah tu. Tapi ni bukan dah saya punya ni. Ni adalah one of the project lah. Past project. Okay. Sila. Okay. Boleh bagi kat chat lah. Terima kasih Siti Nur Syamimi. Okay. Sebab memang betul lah. Kita kena tengok dia punya ni lah. Kita kena tengok dia punya previous project kita. Sama lah macam kita nak apply for kerja kan. Kita apply kerja pun dia nak tengok previous kita punya portfolio, kita punya previous previous kerja, hasil kerja kita. Okay. So thank you Siti Nur Syamimi. Ya. Bolehlah bagi tahu sambil-sambil tu bolehlah bagi tahu sikit. Present tentang design yang saya pernah buat sebelum ni. Oh, I see. Okay, menarik. Design tu Giant ke apa ni? Ni Giant punya supermarket ni? Dia kiranya murid student tu dia untuk ni design untuk subject fine management function lah. Dia kiranya dia nak present tentang Giant. Dia buat project research tentang Giant. So sebab nak buat dia tu KPTM dengan DBS tu adalah macam organisation yang buat collab lah dengan KPTM tu untuk subjek ni. So dia kiranya sebab nak present Giant, so saya buat bagi warna dia masuk tema lah. Dengan nampak supermarket, ada macam pekerja supermarket semua. Nak bagi nampak ada lah dia punya tema dia. Okey. So sekejap saya tanya kita punya creative lead Wan Syafiq, ada apa-apa komen tak? Sebab dia kreatif, Wan Syafiq ni dia adalah kita punya creative lead. So dia boleh dengar? Boleh. So Wan Syafiq boleh beri komen. Okay lah, not bad. Okay, not bad. Okay, bagus. Okay, terima kasih Wan Syafiq. Okay, so kita pergi yang tadi tu Syami kan? Okay, ni Syami. Sekejap, poster Giant kita kena poster Giant. Okay, so kita pergi ke Muhammad Aris. Ada tak? Muhammad Aris ada tak any kind of proof before this you pernah do the work ke? Ada tak gambar-gambarnya ke? Kalau saya ada the physical gambar yang saya ambil. Kira macam apa ni, you punya gambar yang you pernah edit ke? You pernah ambil ke? Saya pakai phone at the moment, tapi kalau search kat Google tulis majalah Sekolah Menengah Sains Selangor.
my previous school kan. The second picture tu is I had a hand in designing the front cover lah. And also the majalah. There's another majalah I'll show you. I see. So ni one of it lah ni yang Azhar Aiman. Ya, itu semua bagi. Ya, yang Azhar Aiman bagi ni you punya ke atau Haris punya? Saya punya. Oh, okay. So, saya dah tengok dah dekat Google Image. Yang mana satu Ini tu satu, and then yang tulis Bakti tu, yang majalah warna hitam tu. Ni? Oh, I see. So, korang nampak tak? Ni di design lah ni. Ya. Bawah ni. For me, ni yang Bakti tu yang cantik sikit lah. 2020. Cover page lah kan? Dia cover page. Oh, okay. So, ni majalahnya. Oh, mak, tak HD. Sekejap. Tak adil. Okay. Mak, tak boleh pula. Tak apa. Tapi you nampak lah Semua nampak Okay, so macam mana Wan Syafiq? Okay tak Syafiq? Okay. Ada potential, ada bakat. Ada potential. Okay. So majalah. Oh, ni menarik ni. Okay, ni majalah. Okay, so SAR edit video. Before dia ada ni tak gambar ke? Ataupun kalau ada video dekat YouTube ke kan, bolehlah letak link dekat chat tu. So bolehlah kami judge. Line dia slow bang. Oh, line dia slow. Tapi saya boleh wakil dia lah. Bolehlah bagi talk dia dekat rumah, dia pakai phone. Oh, I see. Dia boleh lah edit video, edit foto, jadi fotografer. Oh, so dia more tu ni lah, dia more tu fotografer lah. Oh, photographing lah. I see. Okay, so itulah. Tapi kalau you ada any evidence tu senang lagi lah sebab senang lagi lah sebab kami nak buat undian ni. Okay? Tak ada? Kalau tak ada tak apa. It's okay. Tak ada. Kalau boleh hantar nanti saya suruh dia. Tapi nanti tak boleh sebab kita nak. Tak boleh, tak apa. Dia pun takut. Saya cakap dengan dia takut. Yang lain ni power. Tak ada lah. Tak apa. Tunjukkan bakatmu. Okay? So sekarang ni kita start dengan ni lah. Okay, so since tu je. Okay, so kita start dengan Azhar Aiman. So siapa yang nak undi Azhar Aiman? Boleh angkat tangan dia punya poster ada dekat conversation, dekat meeting chat tu. Azhar Aiman. Okay, so 1, 2, 3. Okay, so 3 yang angkat tangan. 4. Ramai juga. Sekejap. Ramai ni. Oh, okey. Menarik. Saingan juga ni. Sekejap 11 orang kat tangan. 12. Okey, tunggu dulu. Okey, so 12 orang. Okey, so Azhar Aiman dapat 12 orang. Okey, so boleh turun tangan balik. Turun tangan. Turun tangan. Anas dan Sakinah boleh turun tangan. Okey. So Sakinah turun tangan. Lepas tu sekarang ni kita nak pergi ke Syami pula. So Syami, siapa yang nak undi Syami? Yang tadi yang poster Giant tadi. Okey. Kali je undi, jangan banyak kali Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5. Okey. So kita
Kita dapat 5 ni lah. Dapat 5 undian daripada Syamil. Okay, so turun tangan. So sekarang ni siapa nak undi Muhammad Haris? Yang main fotograf yang tadi, yang majalah tadi tu. Majalah ni 2 ni. Oh sorry. Ni 2 ni majalah ni. Angkat tangan. Boleh undi banyak kali lah. Mana boleh undi sekali. Siapa yang undi banyak kali tu? Boleh lah. Tak ramai orang dalam meeting. Sekejap. Okay. Kena undi. Ya, kita tunggu Kita tunggu. Mana nak? Okay, so kita ada berapa orang ni? Kita ada 10. Okay, 10 Oh, ada lagi. 12. Okay, sekejap. 11. Saya ingat betul ni. Okay, 11 cukup Alright. Okay, 11. Okay, turun tangan. Okay, so kita pergi ke Zar. Macam nak panggil nama? Zar. Sekejap, mana? Sekejap, saya tengok sekejap. Zar Rizman Mohamed. Ada yang nak undi Zar Rizman Mohamed? Anyone? Okay. Wan Syafiq, berapa kali ni? Berapa kali angkat tangan? Okay, so kalau ikut undian ni lah. Kalau ikut undian, so saya tengok sini pun 3 orang. Dia tadi 5 orang 5 orang tadi. Okay, so kalau ikut majoriti ni lah, yang menang adalah yang majoriti lah, okay. So Azhar Aiman, dia ni lah, dia terpilih jadi Creative Exco. Dia akan duduk di bawah Wan Syafiq. Okay, Azhar Aiman, Azhar Aiman. Sem berapa sekarang? 1. Sem 1, okay. So Azhar Aiman, ni lah awak terpilih jadi Creative Exco dalam Google Developer Student Club, okay. Okay, saya kena menunggu. Alright. Creative Exco. So sekarang ni Vice President tau. Sekarang ni kami tengah cari position untuk Vice President. Okay, so yang mohon ada satu je. Lufti Muhammad Yatim. Boleh ni tak? Perkenalkan diri. Boleh buka kamera? Mungkin Creative kiranya Vice President ni, and then last session, last tu habis kot. Kita decide sekarang, and then tamat lah kita punya annual general meeting ni. Sebab dah pukul 11.07 minit. Okay, boleh terangkan, boleh ni lah, give introduction and apa previous project yang pernah buat sebelum ni ke? Okay. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi bin Mayatim. Saya course Bachelor in Computing and Business Management with Honors, semester 2. Previously saya ada banyak join competition. Antaranya adalah yang by Magic. Saya ada purpose untuk family homestay, di mana dalam family homestay tu ada banyak saya suggestkan penggunaan sistem dan juga apps. Kemudian previously after saya habis HND, saya pernah bekerja sebagai website designer dan juga junior programmer. Oh, menarik. Sekarang umur berapa kiranya pernah kerja lah before this? Ya. Saya berumur 34 tahun. Oh. Ya. I see. Ambil course sekarang semester berapa? Saya semester 2 semester. I see. Okay, so Lufti ni banyak pengalaman dia lah Bila dia cakap tadi, dia ada homestay, dia ada buat, dia ada recommend mobile apps, and dia ada join Magic Ya. Okay. So saya nak tanya, ada tak yang nak persoalkan ke? Sebab kita nak lantik terus Lufti sebab tak ada yang
apply for vice president. So ada seorang dia apply. So ada tak yang nak persoalkan dia? Semua okey Semua tak ada masalah Din, ya. yang Din kata ada calon tu siapa? Tak ada hari ni. Calon sekejap. Calon. Okey, yang calon tu saya dah sebenarnya dah tanya dah. Kita dah personal message dia. Cumanya dia kata dia busy, dia tak boleh nak commit, and dia ada banyak projek dia join lah. Dia ada banyak projek dia join. Dia join projek ni lah, competition luar. Dia busy dengan lecturer kan encourage dia join macam-macam. So ya, dia ni lah, dia ada komitmen tempat lain lah. And termasuk yang lagi dua tu. Ya. Sebab ni lah, antara sebabnya nama Google tu sendiri. Bila nama Google tu dia rasa macam gerun sikit. Dia rasa macam takut macam benda berat. Tapi sebenarnya tak ada apa-apa pun. Just like a normal juga. Normal club buat host workshop, host TED Talks, okay? Okay, so itulah. Yang kalau you ada tanya tadi pasal ni, ada tanya lagi pasal yang saya pernah interview before this, dia orang busy and tak boleh nak commit. So itu saja. So ada tak yang nak persoalkan kami melantik Lufti? Tak ada Semua setuju kalau semua setuju, saya pun setujulah. Okay, semua okey tak ada objection. So club member lain, ahli club lain tak ada Okay, so tak ada yang bangkang, tak ada yang pun nak marah-marah ke, tak ada Okay, so Lufti lah. Okay, so Mufti Muhammad Yatim, inilah anda terpilih jadi Vice President untuk Google Developer Student Club. Okay, so tanya Okay, so and then thank you lah. Thank you for joining us. Thank you for all club member yang join and give time to join us. And also Assault Prof Teknologi Profesional Dr. Muhammad Nizam Hussein kerana ni lah join kami, give time to join our annual general meeting, and also ni Madam Azlina. Okay, tadi ada session Madam Azlina tapi kami skip sebab kami nak percepatkan. Sekarang pun dah 11:12. Okay, so Madam Azlina ada nak cakap apa tak? Sebab kami tamatkan kami punya sesi. Okay, tak ada apa lah kot sebab dah kita punya running time tadi. So all the best lah to your punya kita punya Google Club punya club. Right? Sorry Madam masuk lambat sebab ada kelas tadi. Oh tak apa, it's okay Madam. Tak apa Madam. Okay Madam. Okay, so thank you all. Thank you for joining us. Okay. So itu saja dari kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rudin, ya. Boleh saya tambah sikit? Oh boleh. Sila. Ni semua club member, club komiti boleh buka kamera Dr. Muhammad Nizam nak buka nak tak gambar. Bukan tak gambar. Saya nak cakap. Saya nak cadangkan komiti ni, EGM ni kita adakan selepas setiap kali GDSC lead dilantik lah. Bila dilantik je mungkin bulan Ogos ke tu, terus buat EGM. Sebab saya rasa bila saya dengar you buat interview, which is okay, tapi mungkin kita boleh buat secara telus lah kan, supaya untuk mengelakkan apa-apa sebarang yang komplain ataupun tak puas hati So saya cadangkan bila lead dah dilantik oleh Google, so seterusnya kita terus buat AGM dan saya rasa konsep apply tu bagus. So kita iklankan dulu sebelum AGM. So iklankan siapa nak post ni Vice President, siapa nak post ni, sekian-sekian tag lead dan sebagainya. So
bila masuk AGM kita buat macam tadi lah. So kita keluarkan nama-nama yang apply dan mereka boleh bagi masa diorang sekejap, seminit untuk campaign sikit dan kita boleh mengundi selepas tu lah kan. Jadi berbanding dengan macam sekarang you all dah ada you punya sendiri secretary, treasurer apa semua which tidak melalui secara yang telus, saya rasa mungkin kurang baik. So mungkin itu cara yang terbaik lah. So yang ada tinggal hari ni ada 2 post saja kan, which is jadi saya rasa itu cadangan saya supaya untuk perbaiki ni lah kan, kita punya cara kita handle club ni supaya lebih telus. Tu Syukridin ya. Boleh. Okay, saya rasa saya pun setuju dengan tu sebab bila dah dipilih oleh Google, at the same time terus buat AGM lah. So lagi telus lah, betul. And consensus pemilihan dipilih oleh majority vote. Okay. Dan kita buat letak dalam kita punya kelab, kita punya rules bahawa kita bersetuju bahawa lead itu akan menjadi presiden kelab. Itu kena diletakkan lah. Kalau tidak, pada saya dia ada 2 entiti yang berbeza. Kelab di bawah UniKL dan GDSC ni, dia 2 yang berbeza. So mungkin kita kena bagi tahu semua ahli bahawa lead ini yang dilantik oleh Google ni, kita secara automatik akan kena put in a paper lah, in a black and white, katakan dia ni akan secara automatik akan menjadi presiden. Dan benda ni mesti dipersetujui oleh semua ahli. So maksudnya dalam satu AGM nanti bentangkan kita mencadangkan bahawa GDSC lead yang dilantik oleh Google akan automatik secaranya untuk menjadi presiden kelab ni di UniKL lah. So bila dah disetujui sekali, then dia dah menjadi macam satu polisi lah. Jadi satu polisi dan so seterusnya kita akan boleh guna di tahun-tahun akan datang. Okay, dan jika tak ada mendapat sokongan dalam masa tu, so mungkin akan jadi akan jadi lain lah. So mungkin lead lain, presiden lain ke kan. So benda tu lah. So kita kena dapat konsensus semua dulu, and then lepas tu barulah kita buat yang lain-lain tu lah, post yang lain. Okay. Saya rasa saya setuju juga dengan Dr. Muhammad Nizam sebab betul juga kan, sebab bila dah dilantik tu sepatutnya dia terus jadi presiden lah kan. Kiranya tak ada undian apa sebab bila dah dilantik tu terus lah. Tapi akan datang mungkin saya akan bincang dengan saya punya Highcom and also kita punya previous GDSC mentor kita, Anwar Azizi. So kita boleh draft polisi yang Dr. Muhammad Nizam cakap tadi. Okay, so insyaAllah kita ni lah akan cuba perbaiki and also kita akan buat draft tu untuk akan datang. So nanti saya akan rujuk balik ke Dr. Nizam and mungkin Dr. Nizam boleh review termasuk juga Madam Noazilina. Okay. Okay. Boleh saya tambah sikit tak? Ya, sila Madam. Sikit je. Okey, cuma kalau boleh sebab kita daripada banyak program kan. Betul. Yang join kita punya club ni. So kalau boleh tak you all buat satu website ke. So at least dalam website tu kita ada, you akan bagi tahulah hierarchy of the committee. And then apa aktiviti-aktiviti yang diorang. Sebab kadang-kadang kita terlepas pandang. Kalau ada siapa-siapa yang tak join dia punya install ke ataupun social media, you all bagi. Sebab kadang-kadang info tu tak sampai, so at least dia boleh pergi tengok daripada website. Okay, and then satu lagi sebab you all Google Club GDSC yang leader ni, so you all ada aktiviti dengan universiti-universiti lain kan? Ya betul. Okay, so kalau boleh, kalau any aktiviti yang melibatkan daripada universiti lain, kalau kita boleh buat collaboration ataupun join dia punya aktiviti pun, itu lagi bagus. So at least kita ada boleh two way punya
brainstorming ke ataupun joint venture lah dengan aktiviti daripada universiti lain. Alright, so kalau untuk you nak claim Jhots nanti pun nanti akan nampak cantik sikit lah you punya Jhots tu because kita join kita punya aktiviti dengan kampus lain. Okay, so itu sajalah. Okay, thank you. Okay. Betul, sebab before ni memang ada yang try to speak with us lah untuk buat collaboration. Untuk kita anjurkan machine learning punya event lah. Cumanya kami cakap dengan GDSC, Universiti Melaya, Universiti Sains Malaysia, yang kami sekarang ni tengah ada dalam exam punya week, so mungkin kami tak collab dengan diorang until 50 to 20 Disember lah, and akan datang mungkin kita boleh bincang balik lah. And memang ada collaboration lah macam yang Madam Nur Azlina cakap tadi. Ya. Yeah. Okay. So itu saja. So Madam Nur Azlina ada nak bagi tahu apa-apa lagi? Tak ada dah. Okay. Okay. So kita akan jumpa nantilah. So, ada sesiapa nak tanya soalan tak setakat ni? Ada nak tanya soalan? Anyone? Ya, sila. Saya tak ada soalan nak link Google WhatsApp. Google WhatsApp pula dah. Link WhatsApp. Boleh. Saya akan bagi sekejap. Okay, yang lain ada tak yang nak tanya apa-apa? Tak ada So kalau tak ada, itu saja dari kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so bolehlah leave kalau nak leave. Bolehlah join kat situ. Saya ada bagi link WhatsApp kat situ, dekat chat. Thank you bang. Thank you semua. Okay. Assalamualaikum.